Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan bercadang untuk membeli rumah. Alright. So di episod kali ini saya bakal kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan 7 langkah yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan sebelum membuat keputusan untuk membeli sesebuah rumah. Alright, okay, baik. So, sebelum kita nak beli rumah ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu sedangkan kita perlu sediakan satu persediaan yang mencukupi, alright? Sebab apa? Sebab bila kita beli rumah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan melibatkan tempoh masa yang pendek, okay? Dia mungkin 20 tahun, mungkin 25 tahun ataupun 30 tahun, alright? So, kita tak nak hari ni, bila kita tanpa persediaan yang cukup ni, kita takut last sekali bila kita dah sign LO, kita dah beli rumah tu, kita rasa menyesal. Sebab apa? Kita rasa kita dah buat keputusan yang silap dalam membeli rumah, right? So, apa persediaan yang kita perlu sediakan sebelum kita nak beli rumah yang pertama? Pertama sekali, apa yang kita perlu sediakan adalah kita perlu buat bajet bulanan kita, alright? So, kita kena kenal pasti berapa perbelanjaan kita, berapa pendapatan kita, alright? Dan daripada situ, kita kena identify berapa simpanan yang kita mampu sediakan. So, based on simpanan atau based on dan kemampuan simpanan kita itulah, baru kita decide harga rumah dan juga jenis rumah yang bakal kita decide untuk beli nanti. Okay? So, yang tu yang pertama. Yang kedua, untuk sebelum beli rumah ni, kita perlu tetapkan dulu matlamat pembelian rumah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan beli rumah ni untuk duduk sendiri, alright? Ataupun beli untuk pelaburan. Let's say, katakanlah kita beli untuk tujuan tinggal sendiri ni, kita kena kenal pasti apakah keperluan asas yang kita perlukan untuk rumah yang bakal kita beli nanti ni, alright? So, sama ada contoh macam saya selalu suggestkan contoh rumah yang ideal untuk kita beli ni di permulaan ataupun rumah pertama kita ni, alright? So, sekurang-kurangnya dia perlu ada 3 bilik dan 2 bilik air untuk keperluan asas, alright? So, katakanlah tuan-tuan dan puan-puan beli rumah ni untuk tujuan pelaburan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan perlu tengok ataupun buat market segment punya survey dulu. Tengok berapa ataupun target ROI yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. So, based on pembiayaan dan kadar sewaan nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh decide sama adakah rumah yang tuan-tuan nak beli tadi sesuai dengan target ROI tuan-tuan dan puan-puan. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, persediaan yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan adalah sediakan deposit pendahuluan. Sebab apa? Hari ni kita faham juga, tuan-tuan dan puan-puan, ada bank yang dia boleh keluarkan pembiayaan 100%. Itu contoh macam skim rumah pertama tu, right? Tetapi bagi saya secara peribadi, bila kita decide untuk nak beli rumah ni ataupun kita nak masuk dalam pelaburan ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu ada holding power yang mencukupi. Maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan perlu ada cash di tangan. Kita tak nak sekadar mampu untuk lulus pembiayaan, tapi bila kita beli rumah ni, of course tuan-tuan dan puan-puan, kita akan maybe nak buat pembuasuaian, nak cat, alright, ataupun nak tambah masuk perabot ke apa. Kita tak nak bila dah beli rumah, kita tak ada cash yang mencukupi, last sekali kita terpaksa buat personal loan pula untuk top up kos yang tak mencukupi bila kita dah masuk rumah nanti. So that's why paling ideal adalah bila kita dah decide untuk beli rumah ni, kita perlu standby kita punya deposit at least 10 ke 15% daripada harga rumah tadi. Itu point nombor 3. Point nombor 4, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan bila sebagai persediaan untuk beli rumah ni adalah perlu buat semakan kelayakan pembiayaan dengan bank, alright? So, kita perlu semak walaupun gaji kita besar ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia belum menjamin bahawa kita boleh lulus harga rumah yang mahal, alright? Ataupun rumah yang kita inginkan. Jadi, sebelum kita nak survey ni, cadangan saya adalah tuan-tuan dan puan-puan standby dokumen yang diperlukan, hantar dulu kat bank, buat semakan dulu, semakan berapa jumlah ataupun pembiayaan yang bank boleh lepaskan untuk tuan dan puan-puan. So, based on harga rumah tadi ni ataupun kelayakan tadi ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan kelayakan tadi untuk survey harga rumah yang bersesuaian dengan bajet ataupun kelayakan bank tadi, alright? So, point nombor 4. Point nombor 5, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah check dengan bank harga rumah, suka saya cadangkan kat sini, bila kita nak beli rumah, jangan beli rumah based on maksimum pembiayaan yang bank boleh lepaskan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu beli rumah yang mampu dengan simpanan tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan boleh beli rumah, katalah bank cakap tuan-tuan dan puan-puan lepas untuk rumah harga RM500,000. Kalau RM500,000 kita based on formula 200, lebih kurang sebulan RM2,500. Tetapi based on kemampuan tuan-tuan dan puan-puan mampu menyimpan sebulan RM1,000 sahaja. So, kalau based on RM1,000, cadangan saya adalah guna formula 200 juga, 1,000 kali 200. So, maksimum untuk rumah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh beli adalah bernilai RM200.
RM50,000. Beli rumah ikut kemampuan, bukan maksimum pembiayaan yang bank boleh benarkan. Alright. Dan yang keenamnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah jumpa rumah ataupun yang kita nak ni, sebelum kita nak beli ni tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu buat market research dulu dekat kawasan yang kita nak beli. Cuba kalau viewing ni, cuba viewing dengan bila dah buat viewing dengan rent, saya suka cadangkan tuan-tuan dan puan-puan jangan terima info bulat-bulat 100% daripada rent. Tuan-tuan dan puan-puan perlu juga semok ataupun buat viewing sendiri di waktu siang dan malam. Tengok kepadatan penduduk dekat situ, adakah sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan beli. Sebab ada, let's say tuan-tuan dan puan-puan beli untuk tujuan pelaburan, kita nak tengok kepadatan penduduk kat situ, market segment kat situ sesuai tak untuk pelaburan nanti. Katakanlah contoh lepas ni tuan-tuan dan puan-puan beli, kemudian nak sewakan. Kalau dekat situ banyak rumah yang kosong, kita takut nanti nak disewakan tu dia takut jadi lambakan dan mungkin tak dapat sewa bersamaan dengan installment bulanan yang kita bayar kat bank. Jadi perlu buat survey ataupun market research dulu dekat kawasan tu. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, boleh juga semok ataupun tanya keadaan rumah yang tuan-tuan nak beli ni dengan jiran-jiran yang berdekatan dengan rumah yang tuan-tuan nak beli tadi. Alright. Tu poin yang ke-6. Dan last sekali, poin yang ke-7, selepas tuan-tuan dan puan-puan dah buat semua persediaan ataupun persiapan yang saya kongsikan daripada poin nombor 1 sampai nombor 6 tadi, tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia, dah setuju, dan sediakan dokumen yang lengkap yang diperlukan untuk kita buat submission dekat bank. Alright, sediakan dokumen juga, persediaan dokumen, contoh dari segi penyata pendapatan, penyata APF bagi swasta. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berniaga ni, mungkin daftar niaga, lepas tu penyata income tax. Alright. Dan kemudian kalau contoh untuk bisnes juga, tambah lagi dengan penyata pendapatan ataupun penyata pendapatan sokongan untuk meningkatkan lagi scoring tuan-tuan dan puan-puan, dan seterusnya membantu pihak bank dan juga tuan-tuan sendiri untuk mendapatkan kelulusan yang lebih mudah untuk pembiayaan rumah yang tuan-tuan dan puan-puan nak mohon tadi. So saya berharap agar 7 tips yang saya kongsikan ini, iaitu langkah-langkah ataupun persediaan awal untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memiliki rumah sendiri ni menjadi satu yang bermanfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel saya, Rosli Rasli ni. Alright. Sebab apa? Sebab saya banyak kongsikan, insya-Allah setiap minggu saya akan cuba hasilkan 2 ke 3 video dari segi pengurusan kewangan, bisnes, pelaburan dan motivasi untuk membantu semua subscriber saya untuk dapat ilmu yang bermanfaat. So insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jom urus wang gaya bakar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.